cikgu sebenarnya tengah upload semua video-video ke dalam YouTube, okey, video-video ekonomi, sejarah dan sebagainya. Jadi ambil masa sikit, namun begitu cikgu telah uploadkan hampir 20 ke 30 video daripada malam tadi sampai hari ini. InsyaAllah boleh jadi rujukan untuk kamu ya. Baik. Kita lihat di sini untuk kadar pertukaran asing. So apakah sebenarnya maksud pertukaran asing itu sebenarnya? Sebenarnya kalau ikut definisi dia, dia adalah sebenarnya bermaksud mata wang negara lain, okay, yang dimiliki oleh sesebuah negara. Maknanya mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. Contohnya Malaysia memiliki mata wang US dollar ataupun rupiah Indonesia ataupun juga baht Thailand, ataupun juga peso Filipina. Jadi itu maksud mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. Jadi itu bagaimana kita memperoleh mata wang itu? Dengan menukarkannya. Itu dipanggil pertukaran asing. Dan menukarkannya dengan cara apa? Dengan cara perdagangan. Jadi itu cara utama bagaimana mata wang negara lain boleh sampai ke tangan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat berkaitan dengan kepentingan pertukaran asing. Apakah kepentingan? Macam cikgu cakap selalunya, kepentingan tu adalah faedah. Faedah pertukaran asing ya. Kalau faedah pertukaran asing sebenarnya ialah yang pertama untuk membiayai import. Iaitu membiayai import. Yang kedua untuk membayar balik pinjaman luar negara. Hampir semua negara dalam dunia ini ada dia punya, masing-masing negara masing-masing ada membuat pinjaman. Kalau hikmah boleh jugalah. Kepentingan tu hikmah, faedah bolehlah. Mentang-mentang kau di sekolah agama main hikmah-hikmah kau ya. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, membuat pelaburan di luar negara. Itu kepentingan pertukaran asing. Baik. Dan yang keempat, untuk mempertahankan nilai mata wang negara. Itu kepentingan pertukaran asing. So kalau kita lihat di sini, kepentingan pertukaran asing huraiannya contohnya iaitu membiayai import di mana contohnya Malaysia mengimport barangan Jepun. Bila import, kita tahu kan maksud import. Import ialah membawa masuk barang dari luar ke dalam. Ya, membawa masuk barang dari luar ke dalam itu dipanggil import. Jadi, kalau kita nak mengimport tu, membawa masuk barangan Jepun contohnya, kita perlu bayar menggunakan mata wang negara tersebut. Kalau contohnya kalau barangan Jepun, kita akan bayar menggunakan mata wang yen. Jadi itu dipanggil membiayai import. Maknanya untuk membayar barang-barang import. Itu kepentingan pertukaran asing. Yang kedua, iaitu membayar balik pinjaman luar negara di mana mata wang asing diperlukan untuk membayar hutang negara yang dibuat dari negara lain. Sebagai contoh macam Malaysia setakat ini dikabarkan memiliki hutang hampir sebanyak 800 bilion ya. 800 bilion. Dengan siapa? Banyak. Dengan US, dengan China, dengan banyak negara. Jadi kalau kita nak bayar hutang itu, kita kena bayar ikut mata wang mereka. Kalau kita berhutang dengan China, kita kena bayar dengan duit China, iaitu duit apa Dongzon tapi kalau katakan China Renminbi. Kemudian kalau kita berhutang dengan US, kita kena bayar dengan dolar. Jadi perlu bayar hutang negara tersebut dengan mata wang negara itu sendiri. Kalau diorang halalkan, possible ke? Kalau RM1, RM2 memang halal lah. Kalau RM10, RM20 memang boleh halal. Tapi kalau dah 800 bilion, bilion ni bermaksud ribu juta. Ribu juta bukan main juta, bukan puluh juta, bukan ratus juta, tapi ribu juta. Agak-agak kau nak halalkan ribu juta tu memang tak lah kan. It's okay Afiq. Malah tahu murah hati tidak. Tidak Dan yang ketiga,
okey, membuat pelaburan di luar negara. Negara yang mempunyai banyak pertukaran asing akan menggalakkan rakyatnya, okey, untuk apa? Melabur di luar negara untuk memperoleh pulangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kalau kita lihat macam, okey, contoh macam negara Malaysia, Malaysia, okey, selalu menggalakkan, okey, syarikat-syarikat negara kita ni untuk melabur. Melabur ni maksudnya apa? Iaitu menjalankan perniagaan, membuka syarikat di negara-negara asing. Supaya apa? Supaya dapat membawa masuk duit-duit daripada sana, bawa masuk ke dalam Malaysia. Contoh syarikat yang banyak buat macam tu adalah seperti syarikat Petronas, kemudian juga syarikat seperti Maybank, syarikat-syarikat besar. Memang syarikat multinational. Memang tujuan dia adalah buat pelaburan di luar negara untuk membawa masuk mata wang mereka ke dalam negara kita. Jadi untuk apa? Supaya kita dapat keuntungan yang lebih tinggi. Kan? Collaboration bagus ke? Bagus. Collaboration bagus, tetapi kena jelas tentang untung rugi dan sebagainya. Kena jelas. Collaboration memang bagus. Kan? Ada negative side? Ada. Setiap perkara sudah tentu ada negative side. Kadang-kadang collaboration itu tidak tidak seimbang. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, kalau katakan negara Malaysia, syarikat daripada Malaysia, contoh Petronas membuat hubungan collaboration dengan syarikat daripada India. Segala peralatan, segala duit, okey, pelaburan dan sebagainya datang daripada Malaysia. Okey, dan mereka di sana hanya menyediakan tanah dan peluang perniagaan. Tetapi apabila buat perjanjian, okey, keuntungan nak 50-50. Melampau lah tu. Nampak tak? Jadi collaboration bagus tapi kena detail. Kena detail. Okey. Tak boleh lah kan. Tak boleh lah kita dah keluar banyak modal, dia pula nak untung sama-sama. Tak boleh lah macam tu. So kena adil lah kat situ. Macam tu. Okey. So itu pelaburan di luar negara. Dan satu lagi, okey, kepentingan pertukaran asing adalah untuk mempertahankan nilai mata wang negara kita. Sebab nilai mata wang tempatan sebenarnya berbanding dengan mata wang asing, okey, tertentu boleh dikawal, boleh dikawal oleh bank negara dengan cara membeli ataupun menjual mata wang negara di pasaran mata wang asing. Membeli, okey, mata wang negara kita sendiri di pasaran mata wang asing. Jadi macam mana cara dia, cikgu? Ini ramai yang mungkin tak perasan sebenarnya. Okey, contohlah, contoh. Katakanlah mata wang kita rendah. Okey, contohnya $1 bersamaan dengan RM4.20 sekarang ni. Kemudian dia jatuh lagi kepada $1 bersamaan RM4.40. Maknanya mata wang kita jatuh. Jadi apa yang boleh dibuat oleh bank negara? So bank negara boleh apa tahu? Okey, pergi beli balik mata wang negara kita yang ada di luar sana. Beli balik mata wang negara kita, tapi beli tu dengan cara apa? Beli dengan menggunakan mata wang asing yang bank negara tu ada. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? Faham ke tak faham? Kau boleh bayangkan tak? Boleh kot. Jap. Again. Okey, dia begini. Katakanlah mata wang negara kita, ringgit Malaysia, dia tengah proses. Okey, ringgit Malaysia jatuh daripada $1 kepada RM4.20, dia jatuh kepada $1 bersamaan RM4.40. So kalau katakan nilai ringgit Malaysia bersamaan dengan dolar, dia bertambah, maknanya nilai mata wang kita jatuh. Nilai mata wang kita jatuh. Jadi apa yang bank negara boleh buat? Ingat bank negara, tindakan bank negara. Tindakan bank negara sebenarnya paling penting adalah dia boleh membeli mata wang negara kita yang berada di negara-negara luar. Contohnya di US dollar kan. Di US, contoh di US, di Britain,
rupanya bank negara sana ada banyak simpan mata wang ringgit. Jadi apa yang bank negara kena buat? Bank negara Malaysia kena beli, okey, di bank negara Amerika dan bank negara England, beli ringgit Malaysia balik. Untuk dapatkan balik ringgit Malaysia. Jadi bila kita dapat ringgit Malaysia tu, tapi kita beli dengan apa? Beli dengan mata wang asing yang kita ada. Beli dengan mata wang asing yang kita ada. Maknanya beli dengan mata wang asing yang bank negara kita ada. Ingat bank negara kita tu, bank negara Malaysia tu yang dalam gambar dalam gambar duit tu kan. Bank negara kita tu ada banyak mata wang asing tersimpan di dalam bank negara itu. Tujuan dia untuk apa? Supaya bank negara bila perlu, dia akan keluarkan duit tu untuk apa? Duit mata wang asing tu untuk beli ringgit Malaysia yang ada di luar negara. So, bila ringgit Malaysia berada, negara tu berada di tangan kita balik, bermakna, okey, bila mereka nak melakukan hubungan perdagangan dengan kita, mereka terpaksa beli balik ringgit Malaysia. Jadi, permintaan akan meningkat. Jadi bila permintaan meningkat, maka nilai ringgit Malaysia kita yang jatuh tadi, dia akan naik balik. Nampak tak? Dia punya pusing. Ya. Ya betul. Macam mana? Mungkin ada ramai tanya, cikgu, macam mana mata wang ringgit Malaysia ada dekat Amerika, ada dekat England? Kita lakukan perdagangan, dia orang beli barang kita, dia orang kena pakai ringgit Malaysia. Contohnya macam China pengeksport ikan kering, ekspor sampai ke US ataupun sampai ke England. Kan? Apabila orang US ataupun orang England nak beli ikan kering tu, kan? Dia nak bayar kamu pakai duit dolar ke? Memang tak. Kamu cakap apa? Okey, saya tak menerima duit dolar, saya menerima ringgit Malaysia sahaja. Jadi orang-orang di Amerika dan England, dia kena tukar duit dulu. Kepada ringgit Malaysia, sebab itu ringgit Malaysia berada dalam tangan mereka. Nampak tak? Yang itu adalah kita apa? Kita ekspor. Yang itu kita ekspor. Jadi inilah tujuan, mempertahankan nilai mata wang negara. Supaya apa? Supaya bank negara boleh menjalankan transaksi sama ada beli duit kita ataupun jual mata wang negara kita di pasaran mata wang asing. Jadi bukan kalau kita ekspor lagi elok ke? Memang betul. Ekspor lagi elok. Betul lah, ekspor lagi elok. Bukan ke ikan kering tadi kamu ekspor? Bukan ke ikan kering tadi kamu ekspor? Nampak tak? Ya, jangan tengok duitnya, tengok barangnya. Tengok barangnya. Jadi itulah bagaimana bank negara boleh mempertahankan nilai mata wang kita. So dengan membeli atau menjual. Tak. Nilai mata wang kita jatuh sebab bukan sebab kita banyak ekspor sebenarnya, tetapi kita terlalu banyak import. Terlalu banyak import. Perasan tak? Bila, kenapa duit kita satu lagi boleh sampai ke negara-negara mereka? Sebab apabila contohnya macam Yasmin Naili, contoh Yasmin Naili, dia nak buat bisnes. Buat bisnes apa? Iaitu bisnes beli kasut. Kasut daripada Amerika. Kasut daripada Amerika bawa masuk ke sini. So, duit ringgit Malaysia, kamu kena beli duit, kamu beli kasut itu pakai duit dolar, betul? Sebab kasut itu daripada Amerika. Jadi kamu ambil duit ringgit Malaysia, kamu tukarkan dengan duit dolar dulu. Sebab itu duit ringgit Malaysia sampai ke sana. Sebab kamu kena tukar duit dolar untuk beli kasut tersebut bawa masuk ke sini. So terlalu banyak import menyebabkan duit kita keluar. Tapi bila duit kita terlalu banyak keluar, bermakna nilai kita jatuh. Nilai mata wang kita jatuh. Sebab duit asyik keluar je. Jadi kita dalam negara dah habis duit. Takkan kita nak cetak lagi. Bila kita cetak lagi, duit tu nilai dia akan jatuh.
Jadi cara yang bank negara buat iaitu untuk kurangkan cetakan ialah apa? Bank negara beli balik duit ringgit Malaysia yang ada kat luar tu. Beli balik. Ah, okey. Tapi beli dengan apa? Beli dengan duit dolar. Ah, boleh faham? Boleh faham? Pusing-pusing kamu pun macam, wih, pening cikgu. Tapi tak apa. Okey, iaitu yang paling penting siapa yang mempertahankan nilai mata wang iaitu bank negara. Okey. Dan kalau kita lihat bank pusat sesebuah negara, okey, akan menggunakan rizab asing negara untuk membeli mata wang negara apabila nilainya jatuh dan sebaliknya. Betul lah tu. Macam cikgu cakap tadi kan? Ya, sekejap. Maksudnya kalau ada negara ni, ada $1 je nilai dia paling tinggi lah. Macam mana kau cakap ni? Macam mana kau cakap ni, Mer? Tak faham je, Mer. Tak faham apa yang kau cakap ni. Alah, macam mana? Macam mana kau nak cakap ni? Okay, baik. So, itu cara dia. Okay. Tak, abaikan. Tak, sekarang ni, kau faham tak macam mana dia bank negara mempertahankan nilai mata wang ni? Siapa sini yang tak faham? Siapa sini yang tak faham? Okey. Seorang je. Yang lain faham tak? Yang lain faham tak? Tak, saya boleh tahu. Tak faham. Tapi kan, ketak dia. Okey. Baik. Dia macam, okey, dia macam ni, dia macam ni. Satu lagi contoh. Okey. Katakanlah, okey. Dia begini, kita tahu bahawa negara Malaysia dengan US banyak buat hubungan perdagangan kan. So US ada membeli barang kita, maknanya US ada mengimport barang kita. Okey, bermakna kita ekspor. Kita ekspor banyak barang ke Amerika, bermakna duit dolar masuk. Bila kita ekspor barang, duit dolar masuk. So itu bagus. Tetapi apabila kita pula banyak beli barang daripada Amerika, duit kita akan keluar. So barang mereka masuk. So itu adalah import. Faham kan kat situ? So bila import masuk, kan, duit kita keluar. Sebab apa? Duit kita nak beli dolar untuk membayar barang-barang tu. Jadi bila kita banyak duit keluar ke US, keluar ke China, keluar ke mana beli barang-barang bawa masuk ke Malaysia kan. Jadi nilai mata wang kita jatuh. So bila nilai mata wang kita jatuh ke tahap yang berbahaya kepada ekonomi, maka bank negara akan bertindak. Bagaimana bank negara bertindak? Iaitu bank negara akan pergi kepada bank negara Amerika, bank negara di China. Korang ada tak ringgit Malaysia? Ada? Aku nak beli. Berapa kau nak beli? Tak apa, aku nak beli pakai duit dolar. Kau dengan duit kau duit dolar, aku beli dengan bank negara China ni, aku pakai duit mata wang renminbi China. Jadi kalau ada dekat kau ada berapa? Ada berapa juta? Okey, dekat bank negara Amerika, bank negara Amerika kata apa? Kami ada dalam 50 juta. Okey, tak apa. Aku nak beli balik duit ringgit Malaysia aku tu dengan duit dolar yang aku ada sekarang ni. Okey. So dia pun bank negara bayar dan ambil balik ringgit Malaysia itu kembali ke dalam negara. Begitu juga pergi ke negara China. Okey, kau ada berapa kat sana duit ringgit Malaysia? Oh, ada 100 juta. Tak apa, aku nak beli, nak bawa balik duit ringgit Malaysia. Jadi di sini bila pembelian yang dilakukan oleh bank negara itu, so mata wang kita kembali ke negara kita, jadi itu akan dapat mempertahankan nilai mata wang. So nilai mata wang akan naik balik. Nilai mata wang akan naik balik. So itu cara bagaimana bank negara mempertahankan nilai mata wang ringgit apabila nilai mata wang itu jatuh dengan membeli balik. Bank negara beli balik wang kita dengan beli barang negara tu kan. Beli barang tak? Dia beli direct, beli mata wang tu sendiri. Dia beli cash. Beli cash terus, bawa balik. Sebab dia membeli mata wang.
dia beli mata wang tu. Ya, itu cara dia. Okey, so ada yang tanya, cikgu kenapa kalau kita banyak sangat cetak duit, nilai mata wang kita jatuh? Ya, bila kita cetak mata wang kita banyak sangat, mata wang kita jatuh. Kerana apa? Kerana nilai bila ringgit Malaysia itu terlalu banyak di pasaran. Bila terlalu banyak di pasaran, maka harga barangan akan meningkat. Dia punya logik macam ni tau. Dia punya logik macam ni. Okey. Katakanlah kita ada berapa orang? Kita ada 8 orang. Katakan 8 orang ni, 7 orang, korang ni semua 7 orang. Cikgu ada macam cikgu cakap, ada satu pen. Okey, ada satu pen. Cikgu tahu korang dalam dompet korang semua ada RM10. Okey, semua ada RM10. So cikgu kata apa? Okey, cikgu nak jual pen ini RM10 sebatang. Korang nak tak? 8 orang nak. Okey, kemudian cikgu kata, "Uish, tak boleh ni, barang ada satu." Okey, cikgu jual pen ni, okey, RM30 sebatang. Rupa-rupanya Yasmin Naili je yang ada RM30. Yang lain semua tak ada. Jadi harga barang meningkat tak? Meningkat, betul? So harga barang pen ini menjadi RM30. So Yasmin Naili beli. Tetapi bayangkanlah kalau katakan korang semua, okey, duit dicetak banyak-banyak, korang semua bila duit dah banyak, korang akan apa tahu? Bila macam ni cakap, bila bank negara ni cetak duit banyak-banyak, gaji meningkat tak? Gaji meningkat. First of all, gaji akan meningkat. Okey, bila gaji meningkat daripada 1,200 naik sampai katakanlah 5,000. Tukang sapu sampah dulu gaji 800. Sekarang ni tukang sapu sampah pun gaji 3,000. Gaji 3,000 tukang sapu sampah. Gaji 3,000. Tak payah cerita yang lain lah. Yang lain semua naik. Gaji naik. Agak-agak kamulah okey, barang-barang tu, harga barang tu akan naik tak? Harga barang tu akan naik tak? Harga barang akan naik. Ya, harga barang akan naik sebab duit terlalu banyak. Oh dah tak jual dah. Okey, nasi lemak RM2, RM3 tak. Kan? Nasi lemak dah jual RM10. RM10 tak ada lauk. Bila ada lauk jadi RM20. Kemudian teh ais satu cawan RM5. Kan? Semua cakap, "Ish, kenapa RM5?" Kerana apa? Duit dah terlalu banyak. Kuasa beli banyak sangat. Ya, jadi ini menyebabkan harga barang akan meningkat. Harga barang akan meningkat. Jadi sebab itu tidak cetakkan duit, dia kena kawal. Kalau tak kawal, habis. Semua harga barang akan naik. Sebab apa? Sebab kuasa beli telah meningkat. Tapi sebenarnya tak guna pun sebabnya. Kalau dalam realiti kalau harga gaji naik, maknanya kalau gaji naik, harga barang pun naik. Jadi gaji naik, harga barang pun naik. Betul. Betul. Jadi itu adalah tanda-tanda inflasi. Ya, betul. Tak ada beza pun sebenarnya. Contoh back to the 80s, tahun-tahun 80-an, gaji pekerja-pekerja, gaji seorang guru besar back to 1985, 1985, okey. Nak gila habis kan? Ya, betul. Okey. Kalau katakan back to tahun 80-an gaji seorang pengetua adalah RM500 sebulan. 500 ini memang cikgu sendiri tahulah. Okey, 80-an dulu, 85. RM500. Tetapi pada waktu itu tahun 85, roti canai baru 30 sen. Teh tarik baru 50 roti canai 30 sen, teh tarik baru 20 sen ke 30 sen secawan. Jadi makan pagi boleh bayar dengan tak sampai RM1. Makan tengah hari, nasi dengan lauk dengan lauk ayamnya dengan sayurnya baru RM3.50. Jadi gaji rendah, harga barang pun rendah. Tapi kalau gaji tinggi, harga barang pun tinggi. So itu dia punya kita kata sinonimnya. Yes, kan?
Okay. Hmm. Okey, baik. Kita sambung. Macam tahu je si Asmin ni. Okey, baik. Shimir, okey. Zaman dulu dengan zaman sekarang je lah kan in terms of harga beli dan jual barang. Ya, betul. Memang betul. So sebab itu mata wang tidak boleh dicetak sewenang-wenangnya. Tak boleh. Sebab akan menjejaskan harga barang. Okey. Jadi itu bagaimana bank pusat mengawal kadar mata wang supaya tidak terlalu jatuh. Kalau macam harga naik but gaji sama is a good thing kan? Harga naik but gaji sama is a good thing? No. No. Kalau let's say, kalau katakan gaji 500, harga nasi lemak tadi cikgu cakap dalam 30 sen kan. Suddenly harga nasi lemak barang-barang semua naik. Barang-barang semua naik tapi gaji tak naik. Gaji still 500 tapi harga makanan sampai RM10, RM20. Kamu rasa boleh survive tak? Tak boleh survive. Jadi itu akan menyebabkan ketidakpuasan hati masyarakat dan ini boleh menyebabkan ketidakstabilan politik. Untuk ekonomi pun dia tak bagus juga. Sebab untuk ekonomi bila harga barang naik, tapi dengan pendapatan pendapatan rakyat yang tak meningkat, maka permintaan akan kurang. Harga barang naik, ingat hukum permintaan. Harga barang naik, permintaan turun. Jadi ini akan menyebabkan banyak kerugian kepada firma kerana apa? Dah buat banyak produk tapi tak ada orang beli. Kan? Jadi dia kena balance, seimbang. Dia kena seimbang. Jadi itulah masalah dia. Kan? Baik. So itu antara kepentingan pertukaran asing. Yang diorang kata kalau harga barang naik actually is a good thing. Diorang cakap tu dari sudut siapa? Dari sudut siapa? Kita ada tiga pihak. Tiga pihak dalam ekonomi. Individu, firma dan juga kerajaan. Kalau harga barang naik, yang untung ialah firma. Betul, firma yang akan kata oh bagus. Firma kata memang bagus. Memang bagus. Tetapi kalau pendapatan rakyat tak meningkat, macam mana nak membiayai barang-barang firma? Tak mampu nak beli barang-barang firma tu. Jadi itu sebenarnya kita kata sebagai kena balance, kena seimbang. Dia explain macam mana? Diorang kata kalau harga barang naik actually is good thing. Well, sebenarnya harga barang naik is good. Tapi kena ingat kena ingat di Malaysia, di mana-mana negara ada golongan yang dipanggil B40. Below 40%, iaitu pendapatan yang kurang. Bila pendapatan yang kurang ini, harga barang yang naik akan menjejaskan mereka. Siapa nak bantu mereka? Sebab itu jangan kita tengok macam negara maju macam Amerika. Amerika kata, oh kami negara maju. Kami ada kemajuan, orang ramai kaya-kaya. Betul. Tapi ramai juga kan yang tinggal bawah jambatan. Ramai juga kan yang tinggal di pusat-pusat perlindungan awam. Yang duduk belakang-belakang lorong. Kemudian panas duduk kat situ. So itu sebenarnya. Golongan itu yang banyak terjejas. Jadi jangan, Malaysia sebenarnya dia nak kalau boleh tak ada orang-orang macam tu, tak ada orang gelandangan. But then zaman sekarang kat KL dah banyak dah orang gelandangan. Nampak tak? Gelandangan sebab apa? Tak mampu. Nak sewa rumah. Sewa rumah di Taman Melawati. Paling kurang pun mau 1,300. Tak percaya tanya. Itu sebenarnya. Baik.
Bagus. Okey, kamu punya kita kata sebagai perkembangan idea ekonomi tu ya. Bagus. Baik, kita lihat tentang berkaitan pengiraan kadar pertukaran asing. Bagaimana nak mengira kadar pertukaran asing? Ini selalu menjadi satu isu ya. Kadar pertukaran asing ni sebenarnya merujuk kepada harga mata wang sesebuah negara yang dinyatakan dalam nilai mata wang asing. Contohnya, kadar pertukaran asing ringgit Malaysia dengan dolar Amerika ialah RM4.42.50 tu. Bersamaan US dollar 1, bermakna $1 bersamaan RM4.42 contoh macam tu. Jadi harga kadar pertukaran asing ni macam mana dia boleh turun naik ditentukan apabila berlaku keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran. Maknanya keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi kalau katakan kalau kita nak naikkan mata wang negara kita, kita perlulah apa tahu? Perlulah banyak barang yang dihasilkan supaya dunia buat permintaan kepada kita. Boleh faham? Kita kena hasilkan produk yang banyak, macam-macam produk supaya apa? Dunia buat permintaan kepada barang kita. Of course lah, barang kita kena baik dan barang kita banyak. Supaya apa? Supaya semua negara akan datang ke Malaysia kata apa? Kami nak beli barang ni lah. Berapa ya? Oh, kena tukar dengan duit ringgit Malaysia. So, satu dunia beli ringgit Malaysia untuk membeli barang-barang kita. So, nilai mata wang kita akan naik. Nampak tak? Jadi, itulah yang berlaku. Cikgu, bagi cikgu barang kita as good as negara yang maju yang mana? Okey. Barang kita banyaklah yang baik, yang bagus. Contohnya Bonia. Kamu tahu Bonia? Bonia daripada Malaysia. Bonia Malaysia. Ya. Yeah. Kemudian biskut ada biskut tin yang dipanggil apa yang ada gambar kartun kanak-kanak tu. Bukan Jekyll, apa nama itu pun Malaysia. Sampai luar negara. Tu apa Mr Potato. Mr Potato tu Malaysia. Produk Malaysia, Mr Potato. Okey. Ya, banyak. Dan untuk pengetahuan kamu, dalam dunia muzik, ada set drum dan juga keyboard, piano yang berjenama Roland. Siapa tahu? Ada keyboard, yang berjenama Roland, piano Roland, drum elektronik Roland. Kamu tahu Roland tu kilang dekat Kelang. Kilang dekat Kelang. Malaysia. Jadi banyak barang-barang kita yang memang hebat. Dalam sektor teknologi, so far ada tapi tak terkenal. Cikgu tak ingat nama dia. Ada. Dan produk tempatan pun bagus-bagus sebenarnya. Bagus-bagus. Baik. Tetapi negara kita terkenal dengan minyak kelapa sawit. Sebab satu dunia minta minyak kelapa sawit kita. Minyak kelapa sawit kita memang memang yang paling banyak lah. Cuma marketing kurang lah cikgu. Ya, marketing kurang dan juga kita selalu ditentang oleh negara-negara luar. Kamu belajar sejarah kan? Ingat tak isu anti minyak sawit? Dalam bab 10 sejarah tingkatan 5. Anti minyak sawit kan? Kenapa dia orang benci sangat minyak sawit? Sebenarnya minyak sawit kita ni sama kualiti dengan minyak soya mereka. Mereka menggoreng pakai minyak soya atau minyak jagung. Jadi mereka dengki dengan minyak kelapa sawit kita. Padahal minyak kelapa sawit kita satu dunia pun minta sebenarnya. Jadi itulah yang berlaku dalam dunia masa kini. Okey. Baik, so nilai sesuatu mata wang akan meningkat atau menurun apabila berlaku lebihan permintaan ataupun lebihan penawaran. Contoh, harga jualan, ada lagi. Harga jualan mata wang. Ini penting. Harga jualan mata wang
bermaksud harga bank atau money trader yang menjual mata wang asing untuk mendapatkan mata wang tempatan. Yang menjual mata wang asing itu ditulis harga jualan. Okey, ini selalu kalau kamu tengok dekat money changer kan. Money changer dia ada tulis harga jualan, harga belian. Selalu pelajar confuse. Cikgu, mana satu nak guna ni jom kita tengok. Satu lagi, harga belian mata wang, iaitu harga belian mata wang ni merujuk kepada harga bank, okey, ataupun money trader yang akan membeli mata wang asing, okey, dengan menukarkan kepada mata wang tempatan sesebuah negara. Okey, so ini contoh jadual dia. Okey, situasi satu iaitu okey, unit okey mata wang dolar Amerika, harga belian RM4.42.50. Harga jualan RM4.4290. Baik. Seandainya kamu ada duit dolar. Seandainya kamu ada duit dolar, okey, kamu ada duit dolar, okey. Let's say kamu ada lebih kurang $100, $100. Kamu pergi money changer, kamu tengok ada benda ni, okey. So, agak-agaknya kat mana agaknya harga mana satu yang kamu akan kira? Harga yang mana satu? Harga belian ke harga jualan? Okey. Harga belian ke harga jualan? Okey, Afiq kata harga belian. Jap. Bagus Aisyah. Ya, bagus Faiz. Okey, ingat okey, kalau kamu pergi kepada money changer, okey, kamu tengok, oh ni harga belian, harga jualan. Maknanya kamu, let's say kamu ada $100, $100. Ish, kat mana aku nak tengok ni? Harga jualan ke harga belian? So, kamu kena tengok pada harga belian. Kerana apa? Kerana money changer tu akan beli duit kamu dengan nilai ini. Jangan kamu tengok harga jualan. Harga jualan ialah harga di mana money changer tu jual duit. Jual duit. Apa benda riba pula? Apa benda riba? Mana ada riba kat sini? Okey. So dia jadi tukaran. Okey. Dia jadi tukaran. Jadi kalau kamu ada duit, okey, dolar, kamu akan pergi ke money changer, kamu tengok harga belian. Oh, RM4.42.50. Bermakna di sini kalau kamu $100, kamu akan dapat, darabkanlah dengan 100. Okey, so 4.4250 darab 100. So dapat berapa? Okey, RM442. Okey, dengan $100 tadi. Nampak? Tapi dia naik harga tak? Apa benda kau ni? Cimel, kau jangan keliru-keliru Okey, satu lagi contoh, kalau katakan kamu okey, ada duit ringgit Malaysia, kamu nak beli dolar. Okey, kamu nak beli dolar. So kalau kamu nak beli dolar, okey, kamu tahu bahawa kalau kamu nak $1, kamu kena bayar RM4.42.90. Ini dia. Okey. Rupanya money changer jual mata wang dolar itu dengan harga RM4.42 ringgit Malaysia. Kalau nak dapatkan $1. Dia jual $1 RM4.42. So ini adalah harga dari money changer. So, sebagai contoh kalau kita lihat di sini, okey, ini situasi yang kita kena lihat. Selalu soalan ambil macam ni Okey, contohnya okey, seandainya nak menukarkan ringgit Malaysia kepada mata wang asing. So kalau nak tukar tu, andaikan seorang pengimport, okey, pengimport di Malaysia telah mengimport barang elektronik yang bernilai RM796,500 dari Amerika Syarikat. Okey. Berapakah jumlah mata wang dolar mata wang dolar Amerika yang diperlukan oleh pengimport tersebut untuk membuat bayaran kepada pengeksport di Amerika Syarikat. Okey. So pengimport ini adalah orang yang membawa masuk Orang yang membawa masuk ni biasanya adalah kita kata sebagai orang Malaysia lah. Orang Malaysia lah kan. Jadi nilai barang elektronik itu adalah RM796,500. RM796,500. Okey, nilai dia.
Okey, nilai dia daripada ringgit Malaysia. Bagaimana pula okey nak bayar tu kepada Amerika? So kena pakai dolar. Macam mana nak kira? So kamu bayangkan pengimport itu akan pergi ke bank. Okey, kalau kita lihat di sini pengimport ini akan pergi ke bank, bank ataupun money trader, dan dia akan tengok okey berapakah yang dijual, berapakah dolar Amerika yang dijual, nilai dolar Amerika yang dijual oleh bank atau money trader. So bank atau money trader akan menjual dolar Amerika kepada pengimport dan menerima bayaran dalam ringgit Malaysia. Oleh itu, harga jualan akan digunakan dalam pengiraan ini. Okey. So berdasarkan maklumat pertukaran asing yang diberikan, harga jualan bagi 1 unit dolar Amerika, sebab kita pengimport ni nak beli dolar, so kena tengok pada harga jualan. So harga jualan ialah 4.4290. So cara pengiraan dia adalah RM796,500 itu dibahagikan dengan 4.4290. Kemudian darabkan dengan 1 US dollar. So jawapannya adalah 179,837.435. Maknanya 179,837 US dollar. Okay. So ini cara bagaimana untuk tukarkan ringgit Malaysia kepada mata wang asing. So kena pakai harga jualan. Harga jualan sebab kita nak beli mata wang asing. Tapi kalau nak tukarkan mata wang asing ini kepada ringgit Malaysia, contohnya andaikan seorang pengimport dari Amerika Syarikat, pengimport dari Amerika Syarikat telah mengimport, maknanya telah membeli barang daripada Malaysia bernilai RM36,000 dari Malaysia. So berapakah jumlah mata wang ringgit Malaysia yang diperlukan oleh pengimport tersebut untuk membuat bayaran kepada pengeksport di Malaysia? So, okey, pengimport dari Amerika tadi, dia akan pergi ke bank, okey, ataupun money trader tadi, dan dia akan membeli dolar Amerika, beli dolar Amerika daripada peniaga, okey, dan membayar dalam ringgit Malaysia. Membayar dalam ringgit Malaysia. Oleh itu, harga belian akan digunakan dalam pengiraan ini. So berdasarkan maklumat pertukaran asing yang diberikan, harga belian bagi 1 unit dolar Amerika ialah RM4.4250. So, cara yang kita nak buat iaitu kita terus darabkan. Iaitu 36,000 darabkan dengan 4.4250, so akan dapat harga dalam ringgit Malaysia dia adalah RM159,300. Jadi inilah dua situasi yang selalu berlaku. Pastikan kamu kena tahu yang mana satu nak guna harga jualan, yang mana satu nak guna harga belian. Jadi ini berkaitan dengan penukaran mata wang ringgit Malaysia. Dan kalau kita lihat di sini, hubungan antara mata wang tempatan dengan mata wang asing adalah seperti berikut. So kalau mata wang tempatan ringgit Malaysia ini nak tukar kepada mata wang asing, maka jumlah mata wang tempatan tadi akan darab dengan unit mata wang asing. So akan dapatlah mata wang asing tersebut. Tapi kalau mata wang asing nak tukar kepada ringgit Malaysia, so dia akan jumlah mata wang asing tadi darabkan dengan harga belian. Dan dibagi dengan unit mata wang asing. Di sini kena guna harga belian, yang di atas kena guna harga jualan. So jumlah mata wang asing tadi darabkan dengan harga belian, dapatlah mata wang tempatan atau ringgit Malaysia. Dan kalau ditanya, apakah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing ni? Banyak sebab. Bagaimana harga belian dan harga jualan mata wang asing ni ditentukan? Iaitu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.
mata wang tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, ini. Kalau kita lihat faktor utama iaitu ekspor negara. Contoh bila ekspor negara, maknanya bila kita hantar barang keluar daripada Malaysia dan penghantaran itu meningkat, lagi banyak kita ekspor, maka permintaan ringgit Malaysia akan meningkat. Sebab apa? Sebab ramai orang nak beli barang kita akan tukar duit kepada ringgit Malaysia. Jadi, penawaran US dollar akan meningkat untuk membeli ringgit Malaysia. Maknanya duit dolar akan ditawarkan. Maknanya duit dolar akan keluar lebih banyak nak beli ringgit Malaysia. Kenapa nak beli? Kerana nak dapatkan barang Malaysia, iaitu ekspor negara Malaysia. Begitu juga kalau katakan ekspor sebaliknya, kalau ekspor negara kita jatuh, maka permintaan ringgit Malaysia juga akan jatuh. Bila tak ramai orang beli barang Malaysia, maka ringgit Malaysia permintaan dia akan turun. Jadi permintaan ataupun penawaran dolar juga akan turun untuk membeli ringgit Malaysia. Dia macam kita kata sebagai synchronize, nampak tak? Synchronize perbandingan dia. Tapi kalau import negara meningkat, import iaitu membawa masuk barang dari luar ke dalam. So kalau import bawa masuk barang dari luar ke dalam ini banyak, syarikat-syarikat negara kita banyak membeli barang-barang luar bawa masuk dalam, maka kita perlu tawarkan ringgit Malaysia yang lebih banyak untuk membeli US dollar. Jadi ini menyebabkan permintaan dolar akan meningkat untuk membeli ringgit Malaysia. Begitu juga kalau import negara Malaysia turun. Maknanya kita dah kurang beli barang luar. Bila kita kurang beli barang luar, maka penawaran duit kita, SS tu supply supply duit ringgit Malaysia akan turun untuk membeli dolar. Maka permintaan terhadap dolar untuk membeli ringgit Malaysia juga akan turun. Dia macam synchronize sikit. Dan kadar faedah. Kadar faedah di Malaysia kalau dia meningkat, maknanya kadar faedah ialah interest Kalau interest meningkat, maka permintaan ringgit Malaysia juga akan meningkat. Jadi, penawaran dolar juga akan meningkat untuk melabur di Malaysia. Kadar faedah ni biasanya merujuk kepada kadar faedah pinjaman, sama ada pinjaman syarikat daripada bank ataupun pinjaman luar negara. Itu kadar faedah. Tapi kalau faedah rendah, kadar faedah pinjaman itu rendah, maka permintaan ringgit Malaysia juga akan rendah dan permintaan dolar, penawaran dolar Amerika untuk melabur juga akan rendah di Malaysia. Tapi kalau kadar faedah itu di Amerika Syarikat meningkat, so interest di Amerika Syarikat meningkat, maka penawaran ringgit Malaysia juga meningkat untuk melabur di Amerika Syarikat. Dan ini menyebabkan permintaan dolar Amerika. So, nak kena ingat semua ni ke cikgu? Tak perlu, tapi kamu kena faham saja. Kena faham. Ada mana-mana bahagian yang tak faham? Cikgu tengok korang ni kan diam je. Korang akan tengok macam mana nak faham ni. Boleh faham ke tak faham ni? Faktor ni pening. Betul Faiz. Boleh. Tapi jangan ingat sangat faktor-faktor ni sebenarnya. Tak perlu ingat sangat faktor-faktor ni. Yang penting, kamu kena tengok soalan-soalan dia. Nak tengok soalan tak? Nak tengok soalan? Bentuk soalan dia macam mana? Sebelum kita pergi pada bentuk soalan, tak apa. Kita abaikan yang lain-lain ini. Kita boleh tengok tentang analisis penentuan perubahan kadar pertukaran asing. Yang ini selalu soalan ada keluar tau, yang ini. Yang ini sebagai contoh kalau kita lihat di sini,
Okey, kita tahu ini memang okey permintaan dan juga penawaran dolar. Okey, penentuan kadar pertukaran asing antara ringgit Malaysia dengan dolar Amerika dapat diterangkan melalui rajah inilah. So di sini ringgit Malaysia ataupun US dollar. Okey. Kemudian juga di sini adalah kuantiti US dollar. Okey. So kalau kita lihat di sini keseimbangan kita tahu memang di E kosong tu. So kalau kita lihat okey pada harga RM4.50 $1 kuantiti dia kosong pada $1. Okey. Tetapi apa yang akan berlaku apabila ringgit Malaysia ni RM4.50 dia naik kepada RM4? Apa yang akan berlaku? So bila dia naik kepada RM4, kenapa cikgu cakap naik? Okey, kerana duit Malaysia naik. Kalau dia makin kurang, bermakna nilai dia naik. Ya. Jadi keseimbangan akan jadi kat sini. Bila keseimbangan jadi kat sini, maka kuantiti dolar akan berkurang. Okey, kuantiti dolar akan berkurang. Okey, kuantiti dolar akan berkurang dan juga kita tahu bahawa permintaan juga akan berkurang. Dia akan beralih. Dia akan beralih ke sini dia akan beralih ke situ. So, itu yang akan berlaku kalau katakan harga jatuhlah. Harga dolar tu jatuh, maka ringgit Malaysia akan meningkat. Okay. So, andaikan kadar pertukaran meningkat, macam contoh soalan ini, andaikan kadar pertukaran meningkat US dollar $1 bersamaan RM5, ini bermakna nilai ringgit Malaysia telah mengalami kejatuhan nilai. Ini menyebabkan kalau dia naik, maka kita tahu bahawa dia punya tu akan keseimbangan akan ada di atas. Jadi kuantiti dia akan bertambah, lebihan penawaran, lebihan penawaran, dan sebanyak Q1 Q0. Ini yang berlakulah, lebihan penawaran. So kamu akan nampak dia punya perbezaan dia, pergerakan-pergerakan harga dolar ini berserta ringgit Malaysia. Okey. So itu berkaitan dengan analisis penentuan dan perubahan kadar pertukaran asing. Baik. Begitu juga kalau kita lihat tentang kesan perubahan kadar pertukaran asing. Kesan paling penting. Dalam topik ini, kesan paling penting iaitu kesan perubahan kadar pertukaran ringgit Malaysia ke atas ekspor dan import Malaysia. Contohnya, kalau kadar pertukaran ringgit Malaysia naik daripada RM2.90 dia naik menjadi RM2.50. Ini Singapura. Ini duit Singapura. $1 Singapura bersamaan RM2.90. Kemudian dia meningkat kepada $1 Singapura bersamaan RM2.50. So perubahan dia ialah of course ringgit Malaysia naik. Tetapi jumlah ekspor menurun. Jumlah import bertambah. Kenapa jumlah ekspor menurun, cikgu? Kerana harga ekspor barang nampak lebih mahal. Maknanya barang kita jadi lebih mahal. Kalau nilai mata wang ringgit kita naik, bermakna barang kita menjadi semakin mahal. Tapi harga import pula, maknanya harga barang luar nak dibawa masuk, harga barang import akan menjadi lebih murah. Dan ini menyebabkan imbangan dagangan adalah negatif. Imbangan dagangan negatif ataupun kurangan. Maksudnya di sini, sebenarnya walaupun nilai mata wang ringgit kita naik, tetapi kesannya adalah menyebabkan import kita bertambah, ekspor kita berkurang. Jadi di sini rugi sebenarnya. Rugi sebenarnya kalau mata wang kita meningkat. Namun begitu kita kena jaga jugalah kan. Ya betul. Betul.
Rugi daripada sudut ekspor import lah. Dia ekspor import. Rugi. Sebab itu kadang-kadang kita fikir kan bagus kalau ringgit Malaysia naik kan. Jadi ringgit Malaysia naik dulu, sebenarnya ringgit Malaysia dulu pernah berada pada RM3.50 $1. Dan suatu ketika dulu sebelum ya betul, sebelum kemelesetan ekonomi dulu tahun 97 96, krisis ekonomi harga dolar ialah $1 bersamaan RM2.90. Ya, RM2.90 bersamaan $1 Malaysia. $1 lah. Okey, RM2.90 ringgit Malaysia. Suatu ketika dulu. Tetapi makin lama makin jatuh. Makin lama makin jatuh. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa ekspor kita meningkat. Tapi import kita berkurang, tapi banyak faktor lain kenapa ia jatuh. Banyak faktor lain juga. Tapi ini kesan dia. So, let's say kalau mata wang ringgit kita turun, penurunan kadar pertukaran ringgit Malaysia daripada RM2.90 kepada RM3.50. Ingat kalau nak nilai dia bertambah, maknanya ringgit Malaysia jatuh. So, ringgit Malaysia jatuh, tetapi bila ringgit Malaysia jatuh, apa kesan dia? Ekspor akan meningkat. Maknanya barang jualan kita di Malaysia ke luar negara akan bertambah. Why? Sebab harga ekspor barang nampak lebih murah. Lebih murah. Jadi jumlah import akan berkurang. Kerana apa? Jumlah import, harga barang import lebih mahal. So, imbangan dagangan akan bertambah menjadi positif ataupun lebihan. Ingat ini positif ini dari sudut imbangan dagangan. Maknanya import ekspor. Import ekspor bertambah. Jadi, itu dari sudut kesan kenaikan kadar tukaran ringgit Malaysia ataupun penurunan kadar pertukaran ringgit Malaysia. Jadi, kesan perubahan, kalau kita lihat kesan perubahan import dan ekspor terhadap kadar pertukaran ringgit Malaysia. Beberapa bentuk sekatan. Perdagangan antarabangsa. PAB ialah perdagangan antarabangsa. Contohnya kalau ada tarif, ada kuota, ada kawalan pertukaran asing ataupun ada subsidi ataupun sekatan bukan ekonomi yang kita ada belajar sebelum ini, akan menyebabkan perubahan import dan ekspor. Contohnya, kalau kenaikan barang nampak ekspor, maka perubahan dia iaitu bila kita lebih banyak ekspor, maka permintaan ringgit Malaysia akan meningkat. Ringgit Malaysia akan meningkat permintaan dia. So bila permintaan melebihi penawaran, kadar pertukaran ringgit Malaysia juga akan meningkat. Namun, kalau kita lihat kenaikan, kalau kenaikan barang nampak import pula, kalau kenaikan barang nampak import, maknanya lebih banyak barang kita import, ringgit Malaysia penawaran ringgit Malaysia akan meningkat penawaran dia. Maka penawaran akan melebihi permintaan dan kadar pertukaran ringgit Malaysia akan menurun. Ingat formula ni Dan kalau dari sudut penurunan, kalau penurunan barang nampak import, kalau turun barang-barang import turun barang-barang import, maka penawaran ringgit Malaysia akan menurun, dan permintaan akan menjadi lebih daripada penawaran, maka kadar pertukaran ringgit Malaysia akan meningkat. Namun kalau turun barang ekspor, maka permintaan ringgit Malaysia juga akan menurun, maka penawaran akan lebih daripada permintaan dan kadar pertukaran ringgit Malaysia akan menurun. Ada soalan, dia kata apa? Shimir tanya, maksudnya dia bila nilai turun bagus untuk kita yang duduk kat negara ni, tapi tak bagus kalau kita nak beli barang luar macam tu. Ya, betul. Kalau harga barang kita, kalau ringgit Malaysia kita turun,
Still bagus kerana apa? Kerana untuk kita yang duduk di bukan bagus sebenarnya. Saya cakap kalau katakan bukan, Syimeh dia begini. Kalau nilai ringgit Malaysia turun, okey, nilai ringgit Malaysia turun, orang kat luar, orang yang di luar, contohnya orang Amerika, orang England, mereka akan kata, "Wish, barang Malaysia murah. Barang Malaysia murah," maka mereka akan beli banyak. Tapi untuk kita yang duduk dalam Malaysia ni, okey, kita akan rasa tak bagus sebenarnya. Sebab apa? Sebab banyak barang-barang kita sebenarnya kita import. Contohnya apa? Cereal kita import. Dijirin sarapan. Susu kita import. Okey, daging kambing kita import. Daging lembu kita import. Ayam pun kadang-kadang dah tak cukup kita import. Beras siam kita import. Jadi, bila ringgit Malaysia lemah, maka kita tetap kena beli barang-barang keperluan ini, maka kita kena bayar lebih. Kita kena bayar lebih. Jadi, bila kita bayar lebih, okey, bermaksud barang itu jadi mahal. So, bila kita bawa barang masuk tu jadi mahal, maka kita akan jual di negara kita ni dengan harga yang lebih mahal. So, kalau kita duduk kat sini memang tak bagus. Okey, untuk individu. Tapi kalau untuk firma, okey, untuk firma, okey, kalau kita lihat ianya bagus kerana apa? Permintaan tinggi. Permintaan tinggi untuk diekspor. Baik. So soalan Nafiq kata ekspor tak nampak dengan import tak nampak, tak ada kaitan dengan kesan pertukaran wang asing lah kan. Sebenarnya ekspor tak nampak dengan import tak nampak ni sebenarnya kurang kaitan dia. Kerana apa? Kerana transaksi itu tak banyak. Transaksi ekspor tak nampak dan import tak nampak ni tak banyak. Berbanding ekspor nampak dan import nampak. Jadi dia punya transaksi itu tak apa, untuk barang nampak lebih banyak daripada barang tak nampak. Dia syok lah tadi. Okey. Jadi itu sebagai kita kata kesan perubahan import ekspor. Okey. Baik. Kita tengok soalan. Contoh soalannya, ini contoh soalan yang pernah keluar dalam trial. Okey, trial tahun-tahun lepas lah. Okey, raja di bawah menunjukkan kadar pertukaran ringgit Malaysia dengan dolar Amerika Syarikat. So, jelaskan keadaan pasaran pertukaran asing apabila berlaku perubahan dalam kadar pertukaran di atas. Okey. Baik. So, untuk 5 markah macam ni, untuk 5 markah macam ni, apa yang kamu kena explain adalah sebenarnya keadaan pasaran, maknanya kamu kena explain semua ni tanpa sebarang kita kata sebagai tanpa perlu explain tentang import export. Sebagai contoh mula-mula kamu mentionkan tentang tentang keseimbangan pasaran. Ini nombor 1. Okey, kamu explain tentang keseimbangan pasaran pada RM4.15 $1. Okey, dan kuantiti dolar adalah Q0. Kemudian kamu explain apabila berlaku apabila berlaku kamu kena tahu yang ini jangan kamu mentionkan kejatuhan nilai ringgit, bukan. Ini kenaikan. Ya, ini kenaikan. So bila kamu explain apabila harga kita kata nilai ringgit Malaysia meningkat berbanding dolar iaitu RM4, maka apa yang berlaku iaitu kita tahu bahawa permintaan dan penawaran akan bergerak, permintaan akan bergerak ke sini. Ke sini. Permintaan akan bergerak ke kiri, maka dia akan membentuk kuantiti yang baharu iaitu kuantiti 1. So yang ini adalah fakta yang kedua. Untuk kamu explain, dan juga kamu explain yang ini, yang ini adalah fakta yang ketiga. So dah ada 1, 2, 3. Dan baru kamu cerita tentang apa sebab kenapa dia jadi macam ni. Antara sebab-sebab dia. So sebab-sebab dia yang pertama adalah seperti apa? Yang keempat sebagai poin yang keempat, kamu boleh explain tentang apa? Tentang peningkatan peningkatan apa?
peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor Malaysia. Ya, okey. Okey, peningkatan ekspor ekspor Malaysia. Okey, ke luar negara, atau juga kamu boleh mentionkan yang kedua iaitu pengurangan import. Import apa? Import barang nampak. Okey, import Malaysia. Macam tu. Itu yang keempat. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima yang kamu boleh explain, okey, yang kelima di sini iaitu berkait rapat dengan satu lagi. Okey, yang kelima kamu boleh explain iaitu berkaitan dengan apa faktor dia yang seterusnya, okey, iaitu berkait rapat dengan tadi peningkatan kan, ataupun kamu boleh kata bahawa peningkatan ekspor barang nampak Malaysia dan pengurangan import barang Malaysia. So, apa kesan dia? Yang kelima, apa kesan dia? Kesan dia iaitu apa? Barang ekspor menjadi lebih murah. Ya ke lebih murah? Sekejap. Lebih mahal. Lebih mahal. Dan juga barang import menjadi lebih murah. Menjadi lebih murah. So ini antara faktor-faktor yang kamu boleh explain berkaitan dengan rajah ini. Kejap. Betul ke aku buat ni? Ya, ni satu, dia naik. Kemudian kenapa dia berlaku? Peningkatan ekspor Malaysia, dan juga pengurangan import Malaysia. So permintaan tak, sebab kadang-kadang dia macam ni tau. Soalan-soalan ekonomi ni dia rantaian. So dia perlu susunan betul, mesti A B C D E macam tu. Tapi kamu kena pastikan A B C D tu betul. Kita risau takut A B tu betul, tapi C salah. But D dengan E betul. Jadi cikgu kena tengok satu-satu. Yang ini betul, ni betul, nombor 1 betul, nombor 2 betul, nombor 3 betul. Nombor 4 dengan 5 ni confusing. Peningkatan ekspor. So dia akan hal ini berlaku. Faktor dia peningkatan ekspor Malaysia dan pengurangan import Malaysia. Itu betul. Kesan dia barang ekspor menjadi lebih mahal dan barang import menjadi lebih murah. Betul lah tu? Betul lah tu. Ya, barang ekspor lebih mahal, barang import lebih murah. Ya, betul. So kalau kamu nak dapatkan 5 markah, kamu kena step by step macam tu. Explain dulu apa yang ada dalam graf, kemudian baru berikan dia punya huraian. Ya. Shimil, yang lain-lain macam mana? Jangan kau tengok aja. Yang lain-lain macam mana? Faham ke tak faham ni? Aku pula yang cuak tengok korang ni. Ya, Shimil. Kalau tak faham, cakap tak faham. Faham. Airil tanya, cikgu ni berapa markah? Ini adalah 5 markah. Sebab tu cikgu bagi 5. 5 markah ya Airil. So Shimil tanya, it is true kan yang SPM sejarah tahun lepas boleh bawa buku teks? Ya, memang boleh. Tapi untuk kertas 3 sahaja. Batch korang tak boleh sebab batch korang tak ada kertas 3. Batch korang untuk sejarah hanya kertas 1 dengan kertas 2 je. Batch tahun lepas dia ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. So kertas 3 tu yang boleh bawa buku teks. Kertas 1, kertas 2 tak boleh lagi. Jangan korang confuse Kertas 3 apa? Korang ni kan. Baik. Ni nak menjawab soalan Shimil ke nak tengok? Boleh Baik. Nak menjawab soalan Shimil tak?